ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan taufik dan inayah Allah Azza wa Jal, malam ini kita berjumpa sekali lagi secara live, dan tajuk pada malam ini ialah berkenaan dengan amalan syirik dan khurafat dalam masyarakat. Ya, amalan syirik dan khurafat dalam masyarakat. Pertama sekali ingin saya ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, khas kepada sekretariat ataupun AJK, ahli jawatankuasa Pertubuhan Kebajikan Darul Tauhid Malaysia Cawangan Kedah, atas inisiatif untuk mengadakan siaran live Facebook pada malam ini. Dan inilah tajuk kita yang kita pilih, yang kita akan kupas pada malam ini, iaitu amalan syirik dan khurafat dalam masyarakat, khasnya dalam masyarakat di negara ini. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, kenapa kita perlu mengutarakan ataupun kenapa kita perlu kupas isu-isu sebegini dalam masyarakat kita? Ada orang yang marah kat saya, dia kata, "Ustaz, tak payahlah nak cakap orang ni sesat, orang tu sesat, orang ni syirik, orang tu syirik." Baik, sama juga, benda yang sama. Allah SWT perintahkan kita supaya memberikan peringatan demi peringatan. Ya, kita dah hafal dah surah Al-Asr. Allah sebut surah Al-Asr apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Apa maksudnya? Wal 'asr, demi masa. Allah SWT bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia. Semua manusia. Sebab dalam bahasa Arab bila ada alif lam ma'rifah, dia bermaksud kul, semua. Insan, al-insan maksudnya semua manusia. Innal insana lafi khusrin, benar-benar berada. Lafi itu lam takkid digabungkan dengan fi itu harf jar. Lafi bermaksud betul-betul berada, betul-betul di dalam, benar-benar di dalam. Ia lam takkid. Takkid maksudnya apa? Lam penegasan. Inna itu pun penegasan juga. Inna itu pun maksudnya sesungguhnya. Ya, al-insan tu isim inna, isim inna. Innal insana lafi. Allah ulang sekali lagi penegasan, benar-benar berada dalam kerugian. Khusr, khusran. Khusr ni apa dia? Kerugian. Ulama tafsir semisal Ibnu Abbas radhiyallahu an dan selainnya kata apa? Apa maksud khusr? Dalam konteks ayat ini apa dia khusr? Khusr bermaksud apa? Finnar, dalam neraka. Apa lagi kerugian yang lebih besar daripada itu? Bukan kerugian wang ringgit, tuan-tuan.
Bukan kerugian harta benda, bukan kerugian nyawa, bukan kerugian apa? Kerugian dari segi apa? Nasib di akhirat. Orang yang beruntung masuk syurga, masuk jannah. Orang yang rugi masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Sebab itu kita kena mengejar jannah, kita kena kejar syurga Allah SWT. Ya, kita kena memastikan, ya, minta pada Allah, berharap pada Allah Azza wa Jalla, dan berusaha supaya kita dapat masuk ke dalam jannah. Sebab apa? Hanya orang yang beruntung yang akan masuk jannah. Ya, orang yang rugi dia masuk neraka. Jadi maksudnya semua manusia, Allah kata semua manusia akan masuk neraka. La fi khusr. Illa, ada penafian ataupun ada pengecualian. Siapa dia yang tidak masuk dalam neraka? Ada pengecualian. Illal ladzina amanu. Yang pertama ialah kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Bukan setakat beriman. Ya, bukan setakat saya beriman pada Allah, saya beriman dengan malaikat, saya beriman dengan kita cakap je, saya beriman. Tapi dia mestilah amilu, beramal. Dia kena buat benda apa? Benda-benda soleh. Wa amilus solihati. Adakah berhenti di situ? Tidak. Sambung. Bukan setakat beriman, beramal soleh, buat benda baik, solat, zakat, puasa, bagi sedekah, tolong orang, ya, baca Quran, hafal Quran, mengajar agama, ya, dan sebagainya. Tetapi juga watawasau, dan mereka tawasau, saling berwasiat. Saling berwasiat, bahasa Arab lah. Bahasa Melayu kata apa? Saling berpesan-pesan. Wasiat maksudnya pesan dalam bahasa Melayu. Itu je. Pesanan, wasiat, sama je. Sebab apa? Wasiat, kenapa? Bukan wasiat orang mati saja. Orang ingat, oh wasiat ni nak mati. Tak. Wasiat ni, ataupun tausiah dalam bahasa Arabnya. Orang hidup bagi peringatan kepada sesama yang masih hidup. Itu juga tausiah, itu juga wasiat. Watawasau. Tawasau ni ada tak di situ. Ia bermaksud, apa dia? Saling menyaling. Apa saling menyaling pula? Saling buat membuat. Kau buat, aku buat. Kau buat, aku buat. Maksudnya saling berpesan-pesan. Ada hari aku pesan, ada hari kau pesan. Watawasau dengan apa? Berpesan-pesan dengan apa? Watawasau bil haqqi. Dengan kebenaran. Apa maksud dengan kebenaran? Oi, macam-macam golongan hari ini kan. Ada kata, aku benar. Kamilah kumpulan yang benar. Kamilah yang membawa kebenaran. Okay? Apa yang kami bawa ni kebenaran. Kita bukan tengok pada siapa yang claim, tapi kita lihat kepada al-haq. Definisi al-haq ialah apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan ia sebagai haq. Contoh, inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Jadi selain Islam itu hak ke tak? Agama selain Islam benar ke tidak benar? Apa maksud hak dalam bahasa Arab? Benar. Jadi agama yang benar hanyalah Islam. Selain Islam benar ke tidak? Tidak. Tetapi ada kelompok-kelompok yang kata, belum tentu lagi Islam saja benar. Boleh jadi Hindu pun betul, boleh jadi Kristian pun betul. Bukankah itu juga agama-agama daripada Tuhan? Kalau mereka palsu, kalau mereka salah, kenapa Allah jadikan agama Kristian, Allah turunkan agama Yahudi dan sebagainya? Nampak tak? Ini permainan syaitan, permainan kuncu-kuncu di kalangan syaitan-syaitan manusia yang cuba menyesatkan manusia. Allah kata inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya hanyalah agama di sisi Allah Ta'ala itu ialah Islam. Maka apa maksud al-haq? Sebagai mufassirin mengatakan dengan Islam. Berpesan-pesan dengan Islam. Iaitu apa dia? Nabi SAW kata apa dalam satu hadis? Ad-dinu nasihah. Agama itu ialah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat untuk lillah, wali
Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk kaum muslimin semuanya. Nasihat. Okay? Saling berpesan-pesan. Agama Islam ni ialah tentang nasihat. Allah kata apa? Ayat yang kita baca semalam juga, sama juga. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Mau'izah min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah. Apa mau'izah? Pesanan. Sama juga. Pesanan. Allah hantar pesan. Allah hantar apa? Message. Quran ni lah message dari Allah Azza wa Jalla. Maka watawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, watawassaw bi as-sabr. Jadi itu perintah yang wajib. Kalau kita tak buat watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri, kita akan masuk jadi apa tadi? Innal insana lafi khusr. Jadi siapa nak rugi, tak payah buat yang ayat terakhir tu. Illal ladzina amanu, beriman, amal soleh, berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran. Tak payah buat 4 ni. Kalau tak buat 4 ni, apa jadi? Ayat nombor 2. Innal insana lafi khusr. Dan Allah betul-betul serius. Kenapa? Sebab Allah bersumpah. Ada qasam. Ada sumpah dalam ayat ini, dalam surah ini. Apa dia? Wal asr, demi masa. Ini sumpah, qasam. Allah bersumpah ni. Surah-surah yang bermula dengan wal asr, wad duha dan sebagainya, ini ayat-ayat surah-surah yang serius. Allah bersumpah dengan nama makhluknya, hanya Allah Ta'ala saja yang boleh buat macam tu. Menunjukkan keseriusan, menunjukkan betapa heavy-nya surah tersebut. Ya, macam kita lah. Kalau kita bersumpah tu maksudnya betul-betul serius, kan tak? Betul, sumpah aku tengok benda tu, kan. Kita cakap macam tu, kan. Sumpah. Kalau kita tak serius, kita takkan sebut, kan. Betul tak? Allah SWT perintahkan. Sebab jadi bukan kita nak kata orang ni sesat ni, salah ni. Kalau macam tu, kalau tak boleh buat macam tu, okay, kita tengok orang Islam kita sembah, ataupun dia mungkin tak sembah berhala, tapi mungkin dia pakai tangkal, dia pakai azimat, benda-benda yang mensyirikkan Allah SWT. Kita pun tengok je. Dia pakai tangkal lah. Tak apalah, biarlah dia. Kenapa tak tegur dia? Tak payahlah kacau orang, kan. Masing-masing ada ilmu masing-masing. Ilmu Allah kan luas. Last sekali kata macam tu. Ilmu Allah kan luas. La hawla wa la quwwata illa billah. Habis tu ajaran Kristian pun ilmu Allah Ta'ala, Yahudi pun ilmu Allah Ta'ala. Habis tu kita langsung tak boleh bagi tahu kebenaran. Tak boleh langsung nak cakap ini betul, ini salah. Habis tu kau boleh pula cakap politik ni betul lah, parti ni betul, parti ni siapa. Benda sama juga. Kita tengok anak kita buat salah, tengok saja. Contohlah, kan, seorang ayah, seorang ibu tengok anak dia isap okok, umur baru 8 tahun isap okok. Tak boleh tegur, bang. Kenapa tak boleh? Kita serah pada Allah je. Tak apalah. Kau tegur, kan? Kalau adik kita buat benda macam, kita tegur tak? Kita tegur tak? Dia main api ke? Dia main benda tajam ke? Kita tegur tak? Kita marah tak? Yes. The same thing dalam agama ni. Ad-dinu nasihat. Kalau tak ada siapa buat, sebab apa saya buat? Sebab tak ada siapa buat. Itu masalahnya. Kalau everybody, kalau semua pendakwah, yarhamukillah, kalau semua pendakwah dalam dunia ni hanya cerita yang best-best je, semua cerita benda yang sedap di telinga orang je. Best lah ustaz ni. Kenapa best? Dia cerita semua yang aku suka. Semua yang dia suka. Habis tu kalau ustaz tu cerita benda kau tak suka, tak biar. Wah pula. Nampak tak? Ini bahaya. Masalah masyarakat kita, kalau ustaz pendakwah tu, ustazah ke apa ke, hanya bercakap benda yang dia nak dengar, yang dia suka. Ini masalah. Mungkin orang ramai tak ingat, mungkin kawan tak pernah belajar. Tapi ustaz zaman saya kecil dulu, kita dah belajar satu kisah, ada satu buku cerita. The King and the Rope. Seorang raja dengan jubahnya. Pernah baca tak kisah ni? Tak pernah?
Panjang cerita lah. Tapi pendek cerita, kisah ni seorang raja ni. Raja ni dia punya taksub untuk nampak cantik. Dan dia dikelilingi oleh orang-orang yang suka bodek dia. Apa semua dia pakai, semua pegawai-pegawai istana, menteri-menteri semua kata cantik. Oi, cantik raja, cantik. Sampailah dia kena scam. Ada seorang rakyat biasa, scam dia, kata saya buat baju yang sakti, baju yang magical, paling cantik di dunia. Tapi semua orang tak boleh tengok. Tak ada siapa boleh tengok benda tu. Okey? Ataupun raja tu tak boleh nampak. Tapi orang lain nampak. Dia tak nampak. So dia pun pura-pura lah menjahit, tapi sebenarnya tak ada apa pun. Tak ada apa. Olok-olok je, acah-acah je. Kemudian dia pakaikan, raja tu konon-konon lah dia pakaikan, tapi tak ada apa. So raja tu apa? Berbogel. Raja tu berbogel sebenarnya. Tapi dia macam dia menipu lah. Dia kata, nampak, oi cantik. Oi tuanku nampak handsome sekali. Betul ke? Lepas tu menteri-menteri yang tengok, yang kiri kanan pun sama. Sebab nak bodek kan, nak raja tu suka dengar apa dia suka. Dia cuma nak dengar apa yang dia suka. Siapa yang kata tak cantik ke, yang dia cakap benda yang, ataupun orang tu cakap benda yang raja tak suka, kena pancung. Kena pancung. So what happened? What happened? Peristiwa itu ataupun kisah itu, raja tu pun dengan bangganya, dengan orang keliling semua, cantik, oh nampak cantik. Padahal mereka tahu, raja itu tengah berbogel. Dan dia pun berjalan, dan semua rakyat jelata nampak dia. Satu negeri gelakkan raja tu. Kemudian barulah dia sedar, rupanya dia dah kena tipu. Faham tak maksud Ustaz? So kalau kita dalam hidup kita ni, kita langsung tak bagi teguran kepada orang. Kita biar je orang buat salah. Tak payah tegur langsung. Dah habis, hancur. Semua orang akan membuat kesalahan. Kemudian Allah suruh dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah kata apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah SWT, umat Muhammad. Umat Muhammad, para sahabat Nabi dan orang yang mengikuti mereka. Kuntum, kamu, khaira ummatin, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat, khair ummah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Maksudnya, sebaik-baik umat yang pernah Allah wujudkan untuk manusia. Kenapa jadi sebaik-baik umat? Allah tunjukkan ciri-ciri sebaik-baik umat ni, khairul ummah ni dalam ayat ini. Apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf bermakna, ta'muruna bil ma'ruf bermaksud kamu memerintahkan, kamu menyuruh. Siapa kamu tu? Umat Muhammad. Umat Muhammad. Kamu menyuruh apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Apa ma'ruf? Bukan Rahim Ma'ruf. Rahim Ma'ruf tu penyanyi. Ma'ruf ni apa? Benda yang baik. Benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhaun, kamu melarang. Bukan setakat suruh buat benda baik. Kalau kata Ustaz suruhlah buat benda baik je. Tak payahlah sebut salah-salah orang ni. Pula Allah suruh wa tanhauna 'anil munkar. Larang manusia daripada buat jahat, daripada buat mungkar. Orang hisap dadah kita tegur. Orang menyemarak kita tegur. Orang berzina kita tegur, kita larang jangan buat. Sama juga dengan semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang lain. Dosa dalam akidah. Orang percaya pada kesaktian, percaya dengan khurafat, bid'ah, syirik. Kita kena tegur juga. Tetapi ada manusia tak senang. Dia tak senang. Ini Ustaz Wahabi, dia kata. Bila tegur sikit kesalahan, ni mulalah Wahabi keluar. Habis tu bapak kau tegur kau dulu masa kecil, dia Wahabi juga. Asal orang tegur salah je Wahabi. Habis tu langsung tak boleh tegur. Umat Islam buat salah langsung tak boleh tegur. Menyeleweng benda ajaran lain tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Percaya benda-benda yang karut, yang khurafat, yang syirik, yang bid'ah, langsung tak boleh tegur. Ini masalah umat. Sebab tu antunna bakal-bakal duat, bakal-bakal insya-Allah bakal-bakal ulama masa depan. Jangan takut untuk bercakap kebenaran. Jangan takut untuk bercakap yang benar. Walaupun orang tak suka.
Ini tugas kita. Buat apa Allah bagi ilmu? Imam Syafi'i kata apa? Pasal surah Al-Asr ni, surah Al-Asr, Imam Syafi'i kata apa? Laula anzalallahu hujjatan illa hazihi surah lakafathum. Sekiranya Allah Ta'ala tidak menurunkan apa-apa hujah, tak ada ayat lain, tak ada surah lain, ayat surah Al-Asri saja. Kalaulah, kata Imam Syafi'i, kalau Allah turunkan hanya surah Al-Asri sahaja, nescaya mencukupi bagi mereka. Mencukupi bagi kita. Cukup dah. Sebab Al-Asr ni dah merangkumi keseluruhan benda yang kita kena faham pasal agama. Ya? Jadi kita kena amalkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Okey? Dan Allah sebut dalam surah Al-Imran 110 ni, ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan kamu beriman dengan Allah, walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Baik. Apakah itu amalan syirik? Sebab topik kita hari ini ialah amalan syirik dan khurafat. Disebut syirik ni, ia adalah dosa yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma' dan sifat. Sebab itu kena belajar tauhid. Tauhid yang mana kita membicarakan ketuhanan Allah itu dari segi rububiyahnya. Allah itu sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur sekalian alam, Allah sebagai pengurus sekalian alam. Itu masuk rububiyah. Kemudian uluhiyah Allah itu ialah Allah itu sebagai yang disembah. Tuhan yang disembah, hanya Dia yang berhak untuk disembah. So semua aspek peribadatan kita, sembahyang kita, zikir kita, doa kita, pengharapan kita, hajat kita, takut kita, cemas kita, impian kita, semuanya kita sandarkan pada Allah Azza wa Jalla. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah dia tauhid ubudiyah ataupun uluhiyah. Kemudian tauhid asma' wa sifat. Allah ada nama-nama, ada sifat-sifat yang hanya layak bagi Allah Azza wa Jalla. Hanya layak bagi Dia. Jadi berlaku syirik dalam ketiga-tiga aspek ini. Jadi itu maksud syirik. Nanti kita akan tengok satu persatu. Apakah syirik-syirik yang terlibat ataupun yang berlaku dalam setiap aspek ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Ada orang kata, ada orang marah, kita belajar tauhid tiga, dia kata, apa di tauhid tiga ni? Sama juga Wahabi. Apa pula Wahabinya? Apa yang sesatnya? Dia ada juga yang kata, belajar tauhid tiga ni macam Trinity. Ada pula kata Trinity. Kita berbicara pasal aspek ketuhanan Allah. Dari segi Allah itu sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Rabbil Alamin? Tuhan. Melayu kata Tuhan. Lepas tu kalau ilah, la ilaha illallah, tidak ada. Tidak ada. Tuhan juga. Rabb pun kau kata Tuhan, ilah pun kau kata Tuhan. Nampak tak? Makna sebenar Rabbun itu ialah pemilik, pengatur, pengurus. Ya, contoh macam tuan rumah. Rumah ni kan, tuan rumah. Rabbul bait. Dalam bahasa Arab. Landlord. You know, owner, pemilik. Pengatur, pengurus. Ilah pula ialah sembahan. Okey, faham Amalan syirik. Baik, apakah tentang apakah maksud syirik ni? Ramai orang kita tak faham. Masyarakat kita lah. Sebab tu kita cegah sebelum terlambat. Cegah sebelum terlambat. Sebab ramai sangat orang kita, orang Islam. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga di luar negara pun sama. Di mana-mana pun ada. Orang Islam yang terlibat dengan syirik. Kita bukan bercakap tentang bangsa lain ataupun agama lain. Kenapa kita fokus kepada orang Islam, umat Islam? Sebab tak guna kita dakwahkan Islam ni kepada orang yang bukan Islam kalau orang Islam sendiri pun tak faham lagi pasal Islam. Faham maksud Ustaz? Ada orang mendakwahkan Islam, lepas tu ajak orang tu masuk Islam. Ya, orang putih lah ataupun orang Kristian masuk Islam. Tapi rupanya Islam apa? Islam Syiah rupanya. Kita I've been converted to Islam. Okay, which sect ataupun which Islam? Syi'i Islam. Syiah. So, lagi teruk. Lagi teruk.
Ya? Jadi sebab tu kita kena faham pasal apakah itu yang disebutkan sebagai syirik. Allah kata apa dalam surah Az-Zariyat? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah. Ya'budun bermakna yuwahhidun. Itu tafsirannya. Okey? Ya'budun bermakna yuwahhidun. Menyembah maksudnya mengesakan Allah. Tidaklah Allah Ta'ala jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri, mengesakan Allah Azza wa Jalla. Yang dalam ibadah itu kita mengesakan Allah. Yang menjadikan kita. Huwa khalaqana. Allah menjadikan kita, mencipta kita. Maka kita mesti sembah dia semata-mata, mengesakan dia. Tak boleh sembah Tuhan lain. Faham tak? Okay, ini tauhid. Okay, ini tauhid. Maksudnya tujuan penciptaan manusia dan jin di dunia ini ialah untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Untuk mentauhidkan dia. Dan diutuskan semua Nabi dan Rasul juga untuk menyeru manusia kepada tauhid. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah utuskan bagi setiap umat itu seorang rasul yang menyeru manusia an i'budullaha. An i'budullaha. Bahawa wahai kaumku, wahai bangsaku, wahai masyarakatku, wahai orang kampungku, sembahlah Allah. Mengesakan Allah SWT. Ya'budullaha, an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Taghut ini ialah apa sahaja semua yang disembah dan ditaati selain Allah Azza wa Jalla. Selain Allah SWT, semuanya adalah taghut. Berhala, iblis, dajjal, ulama su', ulama yang jahat, tangkal, azimat. Okey, apa-apa kepercayaan yang khurafat, kepercayaan yang syirik, yang bid'ah, itu juga taghut. Sistem yang taghut. Ya. Maka itulah tugas para nabi dan rasul. Zaman berzaman sampailah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi seru orang Quraisy. Nabi kata apa? Qul la ilaha illallah. La ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nabi Nuh pun sama. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha. Apa dia? Surah Nuh tu. Nabi Nuh kata apa? Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaqullaha wa ati. Macam mana ayat tu? Tak ingat tak surah Nuh? Surah Nuh. An i'budullaha. Betul ayat tu? Nabi Nuh suruh supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa pada Allah dan juga mentaati perintah Nabi Nuh yang membawa syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga nabi-nabi yang lain. Okey. Jadi itulah makna tauhid, ya, tauhid. Kemudian apakah itu syirik? Pengertian syirik. Asyirku dari segi lughah, wa qad ishtaraka wa tasharaka wa syaraka ahaduhuma al-akhar. Maksudnya saling, wa qad ishtaraka ni maksudnya berkongsi. Berkongsi. Saling berkongsi. Okey? Wa tasharaka wa syaraka ahaduhuma al-akhar. Ataupun salah seorangnya menyekutukan seorang lagi dengan sesuatu yang lain. Bismillah. Menduakan, mentigakan. Okey? Faham tak? Itu maksud syirik dari segi bahasa. Kongsi, sekutu. Ally. Ya, sekutu. Dan maksud asyraka billah, mensyirikkan Allah pula bermaksud apa? Kafara. Kafir. Iaitu apa dia? Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa menyembah selain Allah Azza wa Jalla ialah kafir. Fahuwa musyrikun wa musyrikiyun. Maka dia adalah orang yang musyrik
Yang ini dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka jatuh kafir dan digelar sebagai musyrik. Okey, menurut Al-Qamus Al-Muhit oleh Fairuz Zabadi. Wasyirku aidan, asyirk juga membawa maksud ayyaj'al Allah ataupun ayyaj'al lillahi syarikan fi rububiyyati, yakni mengadakan bagi Allah SWT itu sekutu, syarikan. Sebab tu nama syarikat bersama syarikat dalam bahasa Melayu kan, syarikat. Syarikat tu maksudnya apa? Bersekutu. Ramai-ramai. Bersekutu ni bukan satu je. Kalau tauhid satu. Syirik ramai-ramai. Banyak-banyak. Banyak-banyak sembahan. Banyak-banyak Tuhan. Faham tak? Faham Ustaz? Okey. Wasyirku ayyaj'ala lillahi syarikan fi rububiyyatihi ta'ala Allahu 'anis syuraka'i wal andad. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada segala sekutu dan juga sembahan-sembahan. Okey, ini daripada lisanul Arab. Jadi itu dari segi lugah, dari segi bahasa, iaitu syirik inilah kita menyekutukan Allah, mengadakan sekutu bagi Allah. Seterusnya, dosa syirik ni sangat berat. Allah sebut apa dalam surah An-Nisa ayat 48? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, mempersekutukannya dengan sesuatu jua pun, dan akan mengampunkan dosa yang selain dari itu. Apa maksud ayat ini? Ayat ini ialah orang-orang yang berdosa syirik dan tidak sempat bertaubat kepada Allah ketika di dunia. Tak sempat taubat. Dia main tangkal, dia pakai azimat, dia panggil jin, dia sembelih binatang untuk jin, berkawan dengan jin, minta tolong dengan jin. Lepas tu mati. Mati katak. Tak sempat ucap. Ataupun tak sempat bertaubat. Tak ada U-turn. Na'udzubillah. Sebab tu kita duk sebut benda ni. Kalau orang minum arak, orang mencuri, ya, orang tu berzina, orang tu merompak, membunuh, tetapi dia tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak percaya pada tangkal azimat. Dia tidak suka dengan bomoh dukun. Dia tak suka dengan tangkal dan sebagainya. Dia benci dengan berhala. Dia yakin dan percaya Allah itu Tuhan yang satu dan berhak disembah hanya dia. Dan dia mati tanpa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Satu hadis yang sahih, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Allah ampunkan dosa dia. Bukan kita kata tak berdosa, minum arak tu apa semua tu. Memang berdosa. Memang berdosa. Tapi kita dah belajar agama. Kita orang belajar agama kan. Kantun tak belajar hadis ke belum korang ni? Tak belajar hadis lagi. Orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, baru niat niat nak buat baik, dapat pahala berapa? Dapat 1 pahala. Belum buat lagi baru niat. Contohlah, ingat nak solat tahajud lah malam ni. Niat, baru niat. 1 pahala. Lepas tu dia bangun dan dia solat tahajud, betul-betul solat tahajud. Maka baginya 10 kali ganda. 10 kali ganda. Pahala sebab dia betul-betul buat. 10 sehingga lebih kurang ke 700 bahagian. Lebih kurang begitu. Hadis menyebutkan. Daripada 10 tu minimum. 10 sehinggalah ke 700 pahala. Tapi kalau dosa? Dosa? Baru niat. Niat aku geram dengan dia ni. Nak bunuh lah dia. Baru niat ni. Kan? Baru niat. Ada dosa tak? Malaikat belum catat lagi. Tiba-tiba tak jadi. Tak boleh. Mana boleh membunuh? Astagfirullah. 1 pahala. 1 pahala.
Tapi tiba-tiba betul-betul buat. Bunuh lah. Berapa pahala? Tak ada pahala lah. Berapa dosa? Ataupun yang semisal dengan. Tidak diganda-ganda. Kalau pahala ni berganda-ganda Allah bagi. Antum baca Quran, antum nak baca Quran, satu huruf 10 pahala. Satu huruf 10 pahala. Tapi dosa, satu dosa, satu lah. Faham maksud Ustaz? Jadi, bukan nak kata benda tu memang berdosa. Tetapi dosa syirik tu lebih akbar, lebih besar, lebih azam. Sebab itulah Luqman Al-Hakim dia kata apa pada anak dia? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan syirikkan Allah. Jangan sekutukan Allah, kerana sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. La zulmun azim. Kezaliman yang besar. Zalim. Sebab itu kita memberi peringatan demi peringatan tentang bahaya syirik. Okey? Kemudian Allah sebut dalam surah Luqman ni lah ayat tadi, surah Luqman, wa iz qala Luqmana, ataupun wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ketika Luqman berkata pada anaknya semasa dia memberi nasihat, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Baik. Jadi syirik adalah lawan kepada tauhid. Dan syirik itu dalam rububiyah kepada Allah SWT. Contohnya apa? Mempercayai adanya Tuhan yang berkuasa ke atas alam selain Allah. Begitu juga dengan kepercayaan, contohnya ada percaya dengan wali-wali kutub. Percaya dengan wali kutub. Wali kutubnya dah rijalul ghaib, kononnya manusia-manusia yang sudah mati, wali-wali yang sudah mati, roh-roh mereka boleh mempengaruhi urusan alam semesta. Ini pun termasuk syirik rububiyah. Apa hal Tuhan nak kena ada wali-wali kutub pula? Yang boleh pula mengambil kuasa Tuhan. Contohnya macam agama Syiah. Mereka percaya Ahlul Bait. Imam-imam mereka, imam-imam Syiah yang sudah mati, sudah meninggal, mereka juga boleh mempengaruhi setiap atom dalam alam semesta ni. Tertulis oleh ataupun ditulis dalam buku Khomeini sendiri. Faham tak apa Ustaz cakap ni? Mengadakan syirik pada Allah itu dalam rububiyah. Kita kata Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengurus alam, Allah yang Rabbul Alamin. Tiba-tiba ada juga benda lain yang boleh mengatur alam sekali. Wali kutub, Imam 12. Ya. Contohnya akidah agama pagan yang percaya adanya dewa-dewa yang mempunyai alam semesta. Contoh. Percaya adanya kuasa selain Allah yang memberikan rezeki. Percaya ada benda lain selain Allah yang bagi rezeki. Ya? Minta nak jadi kaya, pergi kubur orang mati. Pergi kubur, kononnya kubur wali. Kononnya kubur wali. Bernazar dekat kubur wali. Ya? Seru nama wali tu. Lepas tu balik kedai, tiba-tiba bisnes maju. Oi, menjadilah nazar aku kan. Menjadilah. Pergi lagi. Tahun depan menjadi lagi, pergi lagi. Dan dia sangka rezekinya itu daripada wali. Ada orang buat macam ni, orang Melaka ni, orang Melaka. Pulau Besar Melaka. Berapa ramai orang pergi situ untuk bernazar. Di makam-makam ataupun di kubur-kubur wali. Yang dipercayai wali kubur-kubur keramat. Ini masalah orang kita. Ya, percaya sangat dengan keramat-keramat ni. Memanglah ada keramat, tapi bukan dalam bentuk itu. Kita beriman dengan adanya karamah para wali, tapi bukan dalam bentuk yang sedemikian. Ya. Seterusnya, syirik dalam uluhiyah, ubudiyah. Misalnya menyembah, berdoa, memohon pertolongan kepada selain Allah SWT. Kita sebut dalam Al-Fatihah apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa iyyaka dulu? Kenapa bukan nasta'inuka? Kenapa bukan na'buduka? Kami sembah engkau,
na'buduka wa nasta'inuka, dan kami minta tolong pada engkau. Tapi kenapa ayat itu Allah sebut iyyaka dulu? Engkau kami sembah, engkau kami minta tolong. Bukan kami sembah engkau, kami minta tolong dengan engkau. Bukan gitu. Tapi ayat itu berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk sebagai penegasan, hanya engkau yang kami sembah, hanya engkau tempat kami minta pertolongan. Okay? Jadi orang-orang yang memohon pertolongan dengan wali-wali, mohon pertolongan dengan jin, untuk perubatan ke, untuk jaga rumah, jaga ladang, apa semua, ini semua syirik pada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi kita macam-macam alasan. Ilmu Allah luas, Ustaz. Ilmu Allah akan luas. Ini ilmu Allah yang belajar. Cuba belajar ilmu Allah SWT ni. Ni yang Allah SWT suruh kita belajar. Belajar ni dulu. Akidah dulu kena belajar. Baru nak sembang ilmu-ilmu yang lain. Ini ilmu tauhid pun tak belajar. Syirik pun tak kenal. Tauhid pun tak faham. Ini je masalah. Bila saya bercakap pasal benda-benda yang basic dalam agama, asas dalam agama, benda basic tau, pasal tauhid, boleh ada orang menenting, marah saya. Dia kata, ustaz ni bodoh, mempertikaikan budaya orang Melayu. Dah budaya engkau mensyirikkan Tuhan, apa benda yang mempertahankan budaya ni? Budaya percaya dengan, misalnya, simpan ikan puyuh dalam rumah, boleh terhindar daripada sihir. Itu apa tu? Budaya yang baik? Budaya yang kita kena pertahankan? Marah ustaz ni bodoh, tak tahu budaya Melayu. Sebab aku tahu budaya Melayu lah, aku tegur. Banyak macam-macam lagi. Benda khurafat, benda syirik dalam masyarakat yang kita kena cegah. Dan kena explain lah kenapa salah, sebab syirik. Baru tadi kau baca, tadi kau solat isyak kan? Kau baca apa dalam solat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu tiba-tiba ada pula ikan puyuh boleh tolong kau. Ikan puyuh tu pun tak boleh nak bebaskan diri dia. Tak boleh lompat keluar. Tiba-tiba dia pula boleh tolong kau. Faham tak maksud Ustaz? Faham tak? Logik tak? Logik tak? Ya? Baik. Takut, cemas, berharap, berhajat kepada Allah Ta'ala dalam hal-hal yang hanya Allah sahaja boleh buat. Patut dia kata, ustaz, kalau macam tu, kalau syirik tak boleh minta tolongan polis lah. Kalau ada kebakaran, jangan panggil bomba. Syirik. La ilaha illallah. Tu kau kata, belajar agama tak nak. Belajar agama tak nak. Duk main Facebook je kerjanya. Tu masalah. Dia nak cari ilmu agama, dia cari Facebook. Facebook tu macam-macam ada. Ya? Bantuan manusia yang boleh, yang munasabah, yang boleh diberikan oleh manusia, itu bukan syirik. Contoh. Ketika ustaz masih hidup. Ni ustaz masih hidup. Katalah, yang Ain kan. Tempat duduk sama semalam kan. Semalam sama je tempat duduk korang. Katalah Ain, dia tak ada duit misalnya, dia tak ada duit. Jumpa ustaz. Ustaz, tak tolong sikit ustaz, nak balik kampung. Tapi tak cukup duit. Boleh tak bagi RM50? Ya. Alamak, saya pun tak ada lah Ain. Contoh. Ya. Tapi kalau saya ada, 50 ada. Nah, 50. Lebih pun tak apa, ambil 100. Contoh. Kan? Itu syirik ke? Tak. Itu bukan syirik. Sebab saya masih hidup dan saya masih mampu bantu dia. Tapi kalau saya dah mati, katalah ustaz dah mati, dah masuk kubur, dah tanam dah 6 kaki bawah, tiba-tiba Ain tak ada duit. Alamak. Masa hidup dulu Ustaz Sufi pernah bantu aku, bagi RM50. Mungkin masa mati lagi best, sebab dia lagi dekat dengan Tuhan. Dah mati kan, alam barzah kan, so roh dia dah dekat dengan Tuhan, maka lebih power lagi.
So, Ain pun pergi kat kubur. Ustaz Sufri, saya nak balik kampung. Tak ada duit. Boleh bagi duit tak? Tiba-tiba keluar tangan aku kat kubur tu. Kau balik kau, Ain. Dan ini yang dibuat oleh manusia zaman sekarang ni. Betul. Kepercayaan dia. Bila orang soleh dah mati, dia sekarang dah mati kan, maka dia lebih dekat dengan Tuhan. Maka kalau aku berdoa dekat kubur dia, lebih makbul. Inilah syirik. Faham tak? Ini masalah masyarakat. Baik. Menyembelih haiwan dengan nama selain Allah, bernazar kepada selain Allah dan sebagainya. Syirik dan nama dan sifat Allah Ta'ala, asma' wa sifat. Memberikan nama dan sifat yang hanya layak bagi Allah kepada makhluknya. Misalnya Al-Ghawthul A'zam, pertolongan yang agung diberi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ghulu. Mereka melampaui batas dalam mengagungkan ataupun memuliakan orang soleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini memang dia seorang ahlu sunnah, ulama, alim. Tetapi orang suka buat cerita-cerita mistik pasal dia ni. Dan sampai dia disebut Al-Ghawthul A'zam, pertolongan yang agung. Contoh, dia dah mati kan? Dia dah mati. Tapi kalau kita dalam kesusahan, katalah ustaz tengah-tengah drive kereta, tiba-tiba tayar pancit. Pancit. Tiba-tiba tak ada siapa nak tolong aku ni. Minta dengan Syekh Abdul Qadir lah. Ya Syekh Abdul Qadir, datangkanlah bantuanmu padaku. Engkaulah Al-Ghawthul A'zam. Ini yang mereka buat, puak-puak ni. Memberikan sifat penyembuh penyakit, misalnya selawat syifa. Minta maaf cakap lah, selawat syifa tak jelas. Allahumma salli ala Nabi Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Tak boleh. Selawat syifa tak boleh pakai. Sebab apa? Lafaz tu. Ya Allah, selawat dan salam ke atas Nabi kami Muhammad tibbil qulub, penyembuh hati-hati dan ubat dan penawarnya. Penyembuh hati dan penawarnya. Nabi Muhammad adalah penyembuh hati dan penawarnya. Allah haula wala quwwata billah. Tak boleh. Sifat yang hanya pada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi pernah tegur seorang sahabat, dia kata, "Inni tabib." Dia kata, "La. Allahu tabib. Anta rafiq." Allah yang tabib, Allah yang menyembuhkan. Engkau rafiq, engkau cuma perawat. Rafiqun. Okay? Engkau cuma attendance, rafiqun, peneman, perawat. Allah tabib, Allah yang menyembuhkan. Ni pula tiba-tiba buat selawat syifa, tibbil qulubi wa dawaiha, buat benda yang Nabi larang. Nabi kata jangan panggil manusia tabib ataupun tib, penyembuh. Ya? Jadi benda-benda macam ni lah. Menamakan seseorang dengan nama Allah tanpa perkataan abdun. Contohnya Ar-Razzaq. Tak boleh bagi nama orang pada Ar-Razzaq, kena sebut Abdur Razzaq. Kalau nak sebut Razzaq juga, jangan tambah alif lam. Jangan jadikan dia isim ma'rifah, jadikan dia isim nakirah. Razzaq, boleh. Contohnya Ar-Rahim, itu nama Allah Ar-Rahim, ada alif lam ma'rifah. Kena buang alif lam ma'rifah. Kalau nak panggil orang Rahim saja, panjang sangat nama Abdur Rahim, Abdur Rahim. Susah nak sebut, nak panggil Rahim saja, jangan sebut Ar-Rahim, sebut Rahim sahaja. Faham Ustaz? Sebab tu kena baca bahasa Arab. Ya? Jangan sebut alif lam ma'rifah pada nama Allah Ta'ala bagi manusia. Contoh, nak panggil orang, contohnya apa? Muhaimin, contohnya. Jangan panggil dia Al-Muhaimin, panggil dia Muhaimin boleh. Okay? Nama penuh dia Abdul Muhaimin. Betul tu, Abdul Muhaimin, hamba yang maha penjaga. Abdul Muhaimin. Tapi nak panggil dia Abdul Muhaimin, Abang Abdul Muhaimin, panjang sangat lah. Panggil Muhaimin saja. Tapi jangan letak alif lam, buang alif lam. Ayuh. Faham tun? Menafikan adanya nama ataupun sifat bagi Allah. Ini pun satu hal juga. Langsung tak nak percaya Allah tu ada nama dan sifat. Membuang segala nama dan sifat Allah. Itu pun juga syirik dalam asma' wa sifat. Apa pula pengertian khurafat? Apa benda khurafat ni Ustaz? Ini hadis ni yang biasa dirujuk untuk pengertian khurafat. Tapi hadis ni hadis dhaif. Iaitu Nabi SAW pada satu malam bercerita tentang satu kisah kepada para isteri baginda. Lalu seorang isteri baginda pun bertanya, "Ya Rasulullah, kanal hadisu hadisa khurafah."
Adapun hadis ini hadis khurafat ke? Kan? Bukan hadis ni hadis khurafat ke? Nabi tanya dia, atadrina ma khurafah? Kamu tahu tak apa itu khurafah? Apa itu khurafat? Maka kata Nabi SAW, inna khurafah, sesungguhnya khurafah itu kana rajulan, seorang lelaki min Uzrah, daripada Bani Uzrah. Daripada Bani Uzrah. Okey? Nama dia khurafat. Nama dia khurafat. Asaratul jin fil jahiliyah. Maka dia pernah ditawan oleh sekumpulan jin ketika zaman jahiliyah. Famakasa fihinna dahran tawilan. Maka dia pun tinggal bersama golongan jin itu dalam tempoh masa yang lama. Thumma radduhu ilal ins. Kemudian jin-jin itu pun memulangkannya semula kepada golongan manusia. Fakana yuhaddisun nasa bima ra'a fihim. Maka dia pun menceritakan kepada manusia apa yang dia tengok, apa yang dia lihat di kalangan jin. Minal a'ajib, daripada benda yang ajaib-ajaib. Dia cerita benda yang kisah ajaib-ajaib. Kisah yang ajaib, yang mencari adat. Faqala an-nas, maka kata manusia, hadithu khurafah, cerita khurafat. Jadi apa-apa cerita yang pelik-pelik, cerita yang pelik-pelik, yang mencari adat, manusia sejak zaman itu lagi sudah disebut cerita khurafat. Hadithu khurafat maksudnya cerita khurafat. Baik. Untuk khurafat ni, kita lihat apa yang ulul amri kita, Jabatan Kebanjuan Islam Malaysia JAKIM sebut. Tahun 96 lagi mereka dah keluarkan risalah ini, iaitu khurafat dan azimat, garis panduan. Ya, garis panduan tentang khurafat dan azimat yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Okay, JAKIM. Now kita tengok apa kata JAKIM ataupun apa yang telah disediakan oleh JAKIM sejak tahun 2008 lagi, ya. Cetakan 2008, tapi sebenarnya ia fatwa lama. Ia hasil dari muzakarah fatwa pada tahun 87. Kemudian dinilai dan diperiksa semula tahun 96, kemudian diterbitkan, dicetak tahun 2008. Apa takrif khurafat? Menurut Al-Mu'jam Al-Wasit ataupun Al-Mu'jam Al-Wasit, khurafat ditakrifkan sebagai al-hadithul mustamlahu al-makdzub. Al-mustamlahul makdzub ataupun al-mustamlah minal kazib. Bermaksud cerita-cerita yang mempersonalkan, yang dicampur aduk dengan perkara dusta. Itu maksud khurafat. Cerita-cerita macam, ada orang boleh terbang, contohnya. Kan? Ataupun ada orang dia boleh, aku dengar lah Ustaz Sufri kan, dia boleh wujud dalam 2-3 tempat satu masa. Sekejap dekat Putrajaya, dalam masa sama dia dekat Seremban juga. Dalam masa sama dia ada dekat Sarawak juga. Ini cerita khurafat lah, cerita yang mempersonalkan. Tetapi al-makzub, iaitu adanya pendustaan. Cerita memang best lah. Cerita Superman, cerita Avengers, cerita-cerita yang super-superhero ni, kan? Khurafat lah tu. Mana ada orang terbang, kan? Macam Superman. Cerita khurafat lah. Khurafat lah tu, cerita khurafat. Menurut Kamus Al-Munajjid fil Lughah wal A'lam, al-khurafah jamaknya khurafat. Khurafat al-hadithul batil mutlaqan, iaitu cerita yang batil, yang benar-benar dusta secara mutlak. Cerita-cerita batil yang mutlak. Batil. Tidak ada bukti. Maksudnya cerita dusta ni apa maksudnya? Tidak ada bukti. Cerita yang ajaib tapi tak ada bukti. Kemudian menurut Kamus Idris Al-Marbawi, Kamus Melayu, ya, khurafat ialah cerita karut. Cerita karut. Okay? Dari beberapa definisi yang diutarakan, dapatlah dibuat kesimpulan seperti berikut, iaitu khurafat ialah semua cerita, sama ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan takrif di atas, khurafat merangkumi cerita dan perbuatan yang direka dan bersifat karut dan dusta. Okay? Ini kesimpulannya. Okay, khurafat ialah semua cerita, rekaan ataupun khayalan. Khayalan. Ya? Tak ada bukti. Cerita je. Bukti mana bukti? Video mana video? Tak ada video pun.
Tak ada gambar, tak ada apa, tak ada bukti. Aku nampak semalam Ustazah Ifah je terbang, contohnya. Mana bukti? Tak ada bukti. Tipu. Tipu tu cerita khurafat lah. Penipuan. Saya nampak UFO semalam, contoh. Mana bukti? Tak ada bukti. Tipu saja rupanya. Itu cerita khurafat. Faham tak? Macam-macam dalam alam Melayu ni, macam-macam cerita khurafat. Pernah dengar tak kisah naga tasik Cini? Pernah? Naga tasik Cini. Bismillah. Apa lagi? Cerita apa lagi? Bukalah buku sejarah Melayu tu, Sulalatul Salatin tu, macam-macam cerita khurafat. Raja-raja Melayu ni keturunan daripada anak yang dimuntahkan oleh lembu. Lembu muntah keluar anak, jadi raja. Khurafat lah tu, cerita khurafat. Bukit Siguntang. Cerita dia Bukit Siguntang. Saya ingat lagi, masa zaman sekolah rendah tu suka baca sejarah Melayu. Suka baca, memang suka dengan sejarah Melayu. Misalnya apa? Kisah apa lagi yang khurafat, yang terkenal di alam Melayu ni? Yang apa, generasi sekarang mungkin tak tahu, tapi kalau orang tua banyak cerita. Baik. Di antara ciri-ciri khurafat ialah, apakah ciri-ciri khurafat? Ciri-ciri yang pertama, ianya tidak didasarkan pada nas-nas syarak, sama ada Quran ataupun hadis. Tak ada sandaran nas. Lepas tu kata, Ustaz, kalau tak ada cerita khurafat, lepas tu kisah Nabi Musa dengan tongkatnya, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Muhammad membelah bulan, tu khurafat juga lah, Ustaz. La ilaha illallah. Kau ni kenapa lah ni sangat? Itu cerita daripada Quran. Ada sandaran daripada Quran. Apa sahaja cerita dalam Quran itu semuanya benar. Semuanya benar. Sadaqallah. Allah Maha benar. Okey, faham tak? Nabi Musa dengan tongkatnya boleh belah Laut Merah, bertukar menjadi ular. Itu semua cerita benar sebab Quran sebut. Dalam hadis Nabi SAW boleh jari Nabi keluar air. Kau dah belajar tak kisah? Sirah Nabi pernah baca tak? Tak pernah baca. Nabi boleh belah bulan. Itu mukjizat. Itu benar sebab ada hadis yang sahih. Itu bukan khurafat. Khurafat itu cerita ajaib tetapi tak ada bukti. Sama ada Quran ataupun hadis. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Yang kedua, ia merupakan cerita-cerita rekaan, dongeng, khayalan dan kepercayaan karut. Yang ketiga, ia bersumberkan pada kepercayaan lama dan adat yang bercanggah dengan Islam. Adat-adat lama ni yang bercanggah dengan Islam. Yang keempat, ia berbentuk pemujaan dan permohonan kepada makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan menyeleweng dari akidah Islam. Yang kelima, ia menggunakan objek-objek tertentu seperti kubur. Dia kata kubur-kubur keramat tadi. Pokok dan sebagainya untuk tujuan yang tertentu. Ia ada mempunyai unsur-unsur negatif pada akidah dan syariah Islam. Dia menjejaskan akidah. Ada unsur negatif yang boleh menjejaskan akidah orang Islam. Okey? Di antara bentuk-bentuk khurafat, contoh-contohnya ialah kepercayaan pada keramat. Seperti kubur, pokok kayu, telaga keramat. Telaga pun banyak. Telaga Hang Tuah, telaga Mahsuri. Ustaz dulu masa zaman sekolah rendah tu kan, pergi telaga Hang Tuah. Kan punya seronok kita, tengok telaga Hang Tuah. Tengok dalam tu banyak benar duit shilling. Betul Sarah? Sarah pernah pergi tak? Tak pernah pergi. Orang Melaka tak tahu. Kamu ni. Dalam telaga Hang Tuah banyak benar apa ni? Duit shilling. Duit shilling tu apa dia? Orang buat azar, bernazar. Bernazar di tinggi Hang Tuah sebab dia percaya adanya keramat. Batu apalah, batu macam batu geliga, batu-batu permata, bukit, tongkat dan sebagainya. Yang kedua, kepercayaan kepada sial majal seperti adat mandi safar. Dah tak ada lagi dah. Zaman dulu ada mandi safar. Mandi safar sebab orang dulu percaya bulan safar ni bulan sial. Kalau nak kahwin, jangan kahwin dalam bulan safar. Macam-macam lah kepercayaan karut marut.
adat mandi, membuang sial dan sebagainya. Kepercayaan kepada jin dan memohon. Memang jin tu wujud. Kepercayaan ni maksudnya kita dok percaya dengan kata-kata jin. Cerita-cerita jin ni kita dok percaya. Dan memohon pertolongan darinya seperti adat memuja kampung, adat merenjis tepung tawa, adat pantai dan sebagainya. Merenjis tepung tawa pun sebenarnya tak boleh. Khurafat. Ya. Sebab itu ustaz kahwin, alhamdulillah ustaz tak ada tepung tawa. Tak ada tepung tawa, kita kata tak boleh. Okay. Kita nak kahwin, tepung tawa tak ada. Sebab adanya kepercayaan membuang sial dan sebagainya. Yang keempat, kepercayaan kepada bertambah dan berkurangnya rezeki, seperti adat memuja semangat padi. Yang dilakukan oleh petani-petani seperti bersemah, memuja semangat padi dan membuang ancak di sungai dan laut dan bermain pantai. Main pantai maksudnya ada upacara main pantai. Bukannya, ustaz dulu pernah, kalau di Sarawak ni ada. Contohnya pesta, dia panggil apa? Pesta, astagfirullahaladzim. Lupalah nama pesta tu. Tapi ada satu kaum di Sarawak ni, setiap tahun dia mesti ada pesta pantai. Dan ada permainan-permainan. Antaranya buayan. Buayan yang besar. Dia buat buayan besar. Besar buayan tu. Lagi ni 10 kali ganda besar buayan awak kat tepi tu. Besar. Tapi rupa-rupanya, dia bukan setakat mainan, tetapi ada simbolik. Ada kepercayaan tertentu yang terkait dengan benda tu. Kepercayaan kepada petanda-petanda dan pantang larang. Contohnya seperti tidak boleh melihat bayi di muka cermin, kerana kelak ia akan mati dalam air. Tidak boleh keluar ketika gagak berbunyi, takut mendapat sial ataupun bala dan sebagainya. Nampak apa ni biawak lah. Kalau berjalan nampak biawak melintas tu sial lah. Ya? Kena batang kena hujung penyapu tu sial lah. Ya. Ustaz dulu bukan pantang betul orang tua-tua dulu. Kalau kita main penyapu tu kan, lepas tu penyapu tu kena tangan, sial. Dia akan marah. Okey. Macam-macam. Percaya kepada amalan-amalan bintang, bukan amalan, ramalan bintang. Horoskop, jangan main benda-benda ni. Horoskop, ya. Sibuk tak tahu Aquarius lah, Aries lah, Sagittario lah. Sagittarius. Apa-apalah. Dia pakai zodiak untuk meramal masa depan, untuk meramal nasib. Okay? Itu tak boleh. Itu semuanya syirik pada Allah. Angka-angka, nombor bertuah. Nombor bertuah awak ni nombor 8. Jadi sentiasalah bersama nombor 8. Itu dia pun beli telefon semua angka 8. 0188888888. Ya? Cari jodoh pun ada nombor 8 juga. Lahir tahun 88, lahir tahun 98, lahir tahun 2008. Sebab dia percaya yang 8 tu nombor bertuah dia. Ini semua adalah syirik. Dan rajah-rajah tertentu, memuja objek-objek tertentu, roh nenek moyang, kubur-kubur yang dianggap wali dan sebagainya. Maka apakah hukum beramal dengan khurafat dan azimat? Okay, sebab risalahnya pasal khurafat dan azimat, cuma kita fokus pada khurafat. Dia kata Islam sangat menitik beratkan soal-soal akidah dan syariah, segala amalan dan kepercayaan yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber asal seperti Quran, Al-Hadis, ijma' ulama dan qiyas adalah ditolak oleh Islam. Okey. Kalau benda tu ada dalam Quran dan sunnah, maka tak apa. Tapi kalau tidak ada, maka ditolak. Kata Nabi SAW apa? Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Bermaksud barang siapa yang mengada-adakan dalam agama kami ini sesuatu yang tidak ada di dalamnya, maka dilakukan, maka ia adalah tertolak. Ini hukum bid'ah. Benda-benda bid'ah. Bid'ah ni dalam segi kepercayaan ada, amalan ada, i'tiqad. Ya. Yang tidak ada asal daripada Islam, maka tertolak. Islam tak ajar, Nabi tak ajar. Kepercayaan pada sial, majal dan beramal dengan mandi seperti mandi safar, jampi dan sebagainya untuk menolaknya adalah syirik dan merosakkan akidah. Rasulullah melarang keras orang yang mempercayai sial,
sabda Nabi SAW daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, daripada Ibnu Mas'ud secara marfu', kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah dalam bahasa Arab, sial itu bermaksud tiarah. Tiarah ni apa? Burung. Sebab orang jahiliah dahulu, mereka percaya dengan laluan burung untuk menunjukkan sama ada hari itu baik ataupun tidak. Sebagai contoh, dia keluar rumah, tiba-tiba nampak burung tu terbang ke arah kiri misalnya. Oh, ini petanda tak baik, jangan keluar rumah. Bila dia keluar rumah tengok, burung pergi arah kanan contohnya, maka dia kata, oh, ini petanda yang baik. Pekerjaan kita akan berhasil hari ini. Jadi ini kepercayaan yang kita sebut sebagai tiarah. Asalnya burung, sebab orang jahiliah dahulu mereka berpandu pada burung. Jadi at-tiarah ini dalam bahasa Melayu disebut sebagai sial. At-tiarah itu syirk. Tiarah ni ataupun sial ini syirik. Siapa kata? Rasulullah kata. Bukan Abu Humaid kata, Rasulullah kata. Nabi Muhammad kata, syirik. At-tiyaratu wa ma minna, percaya pada burung itu syirik, percaya pada burung itu syirik. At-tiyaratu syirk wa ma minna illa walakinna Allah. Macam terpotong hadis ni, tak lengkap. Percaya pada burung itu syirik, percaya pada burung ataupun tiarah itu syirik, dan tidak ada seorang pun dari kita melainkan dilanda oleh perasaan itu, tetapi Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Maksudnya burung yang disebutkan sebagai contoh termasuk seperti biawak, gagak, kelicap dan sebagainya. Sebab dalam alam Melayu, sudah kata tadilah, biawak lah, kucing hitam lah, kucing hitam tu sial dan sebagainya, hujung penyapu tu sial. Jadi apa sahaja bentuk, apa sahaja bangsa dan kaum yang bersamaan dengan kepercayaan seperti burung itu, maka itu adalah sial dan ia adalah tidak boleh dalam Islam. Amalan memuja jin dan memohon pertolongan darinya seperti yang selalu dilakukan oleh seseorang bomoh ataupun dukun adalah syirik dan menyesatkan. Orang-orang yang bersahabat dan menggunakan jin seperti tukang sihir, tukang tenung adalah golongan yang bodoh dan menjalani diri sendiri. Ini dijelaskan oleh firman Allah SWT, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Sesungguhnya, ataupun dan janganlah engkau menyembah atau memuja yang lain daripada Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Ada orang kata, Ustaz, boleh pakai jin Islam? Tak boleh. Jin Islam ke, jin kafir ke, tidak boleh memohon pertolongan mereka. Tak boleh. Ya. Hanya berserah pada Allah Azza wa Jalla. Cukup. Sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka jadilah engkau orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Surah Yunus ayat 106. Sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah yang bermaksud, ataupun bahasa Arabnya, man ata'arrafan aw sahiran aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menemui tukang tilik atau tukang sihir, bomoh, dukun dan sebagainya, dan bertanya sesuatu kepadanya lalu terus percaya apa yang dikatakannya, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main. Bila saya kata jangan jumpa bomoh, jangan jumpa dukun, jangan jadi dukun, ataupun jangan beramal dengan amalan dukun. Contoh apa amalan dukun ini? Dia panggil jin, seru jin masuk dalam tubuh orang, kemudian dia berkomunikasi dengan jin tersebut. Itu banyak orang buat. Hatta orang yang mengaku kata perawat Islam pun buat benda sama. Dia mengaku dia perawat Islam, dia kata kita guna ruqyah. Tapi apa dia buat? Dia baca ayat tertentu, dia panggil jin masuk dalam tubuh orang dan berkomunikasi dengan jin. Lepas tu bertanya macam-macam dekat jin. Jin, apa pendapat awak pasal coronavirus? Ini semua konspirasi sahaja. Dia mulalah. Lepas tu percaya pula apa yang jin tu cakap. La haula wala quwwata illa billah. Mereka ambil information daripada jin dan percaya. Ini masalah. Masalah.
dan mendatangkan fitnah kepada ruqyah, mendatangkan fitnah kepada perubatan Islam. Orang untuk fikir, orang untuk agak, oh ini perubatan Islam. Sudahlah yang melakukan itu bernama syekh. Pakai gelaran syekh. Pakai serban, pakai kopiah, pakai jubah. Image Islam, tapi buat benda yang sama dengan apa yang dukun buat. Itulah kerja dukun. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sabda Nabi lagi apa? Laisa minna man tatayyara wala man tatayyara lah, au takahhana au sahara lah. Yang bermaksud bukan dari golongan kami sesiapa yang merasa sial atau meminta diramalkan kesialannya atau merenung nasib atau minta ditenungkan atau mensihirkan atau meminta disihirkan. Rawahu Tabarani. Nabi kata apa? Bukan golongan, Nabi tak mengaku umat lah senang cerita. Nabi tidak mengaku umat. Bukan dari golongan kami. Ma minna. Jangan buat. Jangan buat. Kalau rasa nak keluar daripada golongan umat Muhammad, silakan buat. Kalau nak Nabi tak mengaku umat pada awak tu, buatlah. Amalan penggunaan azimat atau tangkal sebagai pelindung diri seperti ilmu kebal, ilmu pengasih, ilmu pelemah hati, ilmu penjauh jin dan sebagainya yang dicampur aduk dengan sihir adalah syirik dan menyeleweng dari ajaran Islam. Di dalam hadis Abu Daud dan Imam Ahmad, Rasulullah pernah bersabda apa? Sesungguhnya jampi, mentera, tangkal dan ilmu pengasih itu tiwalah. Atiwal dalam bahasa Arab, atiwalah bermaksud ilmu pengasih, adalah syirik. Ya, jampi mentera yang tidak syar'i lah, ruqyah syirkiyah. Tangkal, tamimah, tamaim. Dan juga atiwalah, syirkun. Syirik. Siapa kata syirik? Rasulullah kata syirik, bukan saya kata. Ni ada orang marah dia, ustaz ni sikit-sikit syirik, sikit-sikit syirik. Habis tu kau marah Nabi Muhammad lah. Jangan marah saya. Marah Nabi lah, marah Rasulullah. Rasulullah sebut syirik. Okey? Seterusnya. Sikit lagi. Dan nak habis. Hadis riwayat Muslim daripada Auf bin Malik. Katanya, dahulu kami melakukan jampi di zaman jahiliyah. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Tuhan dalam hal ini? Kata Nabi, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk. Tunjukkan kepadaku jampi-jampi kamu, tidak mengapa jika jampi-jampi itu tidak mengandungi syirik. Kita dah belajar pasal ruqyah semalam kan? Kalau ruqyah itu tidak ada syirik, maka persilakan. So, apakah kesan negatif benda-benda syirik dan khurafat dalam masyarakat Islam? Yang pertama, hilangnya ilmu yang benar dari generasi ke generasi. Hilang habis. Apa yang Nabi ajar, apa yang Allah ajar hilang. Dah tak diamalkan. Sibuk amal dengan khurafat. Tercemarnya nama baik Islam. Kemunduran umat Islam dalam segenap segi bidang kerana lemah dan celarunya akidah dan pemikiran. Duk percaya dengan benda-benda khurafat. Lemahnya institusi pendidikan umat Islam. Dah tak ada dah. Orang dah tak sibuk dah nak buat pusat-pusat pengajian. Sebab semua sibuk dah. Semua sibuk nak belajar ilmu kebal. Semua sibuk nak belajar ilmu kebatinan. Akhirnya syariat Islam dilupakan. Yang batil dianggap benar, yang benar dianggap batil. Dan azab, na'udzubillah, yang terakhir ni azab dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Wal'iyazubillah. Dan yang terakhir sebelum kita sudahi, ini merupakan jawapan daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, iaitu bekas mufti utama ataupun mufti besar Arab Saudi. Beliau meninggal tahun 2000 Masihi. Orang tanya dia, Kenapa mudahnya tersebar kepercayaan khurafat dalam kalangan manusia? Kata Syekh, qillatul ilm. Asbabnya ialah antaranya yang pertama, qillatul ilm, iaitu sedikitnya ilmu, tak banyak ilmu. Mengaji ciput je. Mengaji agama ni sikit saja. Kemudian ramainya orang jahil, kasratul juhal. Ramai sangat orang jahil. Sedikitnya orang yang menasihati. Semua ustaz-ustazah duk sibuk cerita pasal benda yang orang suka sahaja. Benda-benda orang tak suka dia tak nak cakap. Takut kena ban. Takut masjid surau tak jemput lagi. Takut hilang. Hilang apa? Hilang slot dekat TV. Nanti orang tak panggil lagi dah. Dia nak sebut benda yang orang suka sahaja.
ketamakan terhadap harta dan kemasyhuran, dan apa yang berlaku akibat hasad dan kebencian sesama manusia, semuanya sebab-sebab yang membawa kepada kejahatan. Maka insan apabila tidak memiliki takwa terhadap Allah dan agama yang mencegahnya daripada kejahatan, maka dia melakukan apa yang diingini oleh nafsunya dengan kezaliman dan permusuhan, serta menyeru kepada kebatilan dan penyebaran bid'ah dan khurafat, kerana tidak ada padanya ketakwaan dan ketakutan terhadap Allah yang menghalangnya. Kita pohon afiat kepada Allah SWT. Amin. Allahumma amin. Okey, itu sahaja daripada saya untuk malam ini. Ada soalan ke? Mungkin kita boleh layan Q&A dalam 2-3 soalan. Bismillah. Yang di sini ada? Yang di studio ya, studio. Ni kira studio lah ni. Bismillah. Ada soalan? Tak ada soalan? Masya Allah. Okey, semua clear. Baik, kalau tak ada soalan, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.